Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan untuk Zahid Hamidi yang pastinya menggemparkan seluruh Malaysia. Yang menjadi pertanyaan netizen ialah, adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan sebagai Presiden Parti UMNO? Nampaknya apa yang dijangkakan oleh netizen tidak akan berlaku. Zahid Hamidi tidak patut letak jawatan. Bagaimana pula pendapat Anda? Karena selama ini yang menyelamatkan UMNO daripada terus jatuh, menyelamatkan Barisan Nasional daripada rapuh dan menjadi diharamkan, hanya Zahid Hamidi. Jadi itu sebabnya ramai yang cuba menjatuhkan Zahid Hamidi. Termasuklah proksi-proksi daripada pembangkang Perikatan Nasional yang cuba mahu supaya Zahid Hamidi ditumbangkan dan dipecat. Inilah yang dimahui oleh para pembangkang Perikatan Nasional. Mereka mahu Zahid Hamidi digantikan supaya mereka lebih mudah untuk mempengaruhi Parti Barisan Nasional untuk meninggalkan UMNO, meninggalkan Kerajaan Perpaduan, lalu mengkhianati Kerajaan Perpaduan, kononnya membentuk bersama kerajaan dengan Perikatan Nasional. Tapi diingat, UMNO sudah dua kali, sekali dipatuk oleh ular yang dipanggil Perikatan Nasional. Waktu itu susah dipatuk oleh PAS. Jadi sekarang ini apa yang terjadi ialah, adakah Hishamuddin Tun Hussein akan meninggalkan UMNO? Saya tidak akan merayu kepada UMNO dan kekal dengan prinsip kata Hishamuddin Tun Hussein. Bagaimana pendapat Anda? Adakah ini akan mengganggu gugat kuasa Zahid Hamidi? Ataupun lebih baiklah begitu, biarkan saja Hishamuddin dengan prinsip beliau itu. Kalau Anda ada komen, tinggalkan komen dengan tanda pagar kami suka keamanan. Baiklah saudara, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang membantu imun badan kita meningkat sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah dan bodoh, kita susah untuk sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Itu sebabnya kita makin tua, makin lemah. Kenapa? Imun badan kita juga boleh menjadi lemah. Tapi dengan Transfer Factor for Life ini, ianya terapi imun yang membantu meningkatkan imun badan sehingga 400% dapat melawan penyakit daripada tubuh badan kita, dari dalam tubuh badan kita untuk menyembuhkan kita daripada pelbagai jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini selagi Anda masih sehat. Kalau sudah sakit, lagilah Anda perlukan produk ini. Ingat, produk ini halal, diluluskan KKM dan diiktiraf, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, termasuklah juga di Malaysia. Dapatkan produk yang hebat ini. Saudara, kita nak cerita sekarang tentang politik, mesti sehat. Macam mana nak cerita politik kalau Anda ada gout, ada kencing manis, tinggi darah, kolesterol, dan macam-macam lagi. Jadi itu sebabnya sambil kita berpolitik, kita juga nak hidup sehat. Janganlah marah, saya hanya nak kongsi. Anda tak peduli, tak apa. Yang penting saya sudah kongsikan. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein menegaskan, beliau tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan penggantungan keahlian parti. Ini kerana ahli parlimen Sembrong itu berkeyakinan beliau tidak akan diadili. Sebaiknya, selain tidak mahu menggadaikan prinsip dipegang selama ini, justru beliau yang pernah memegang jawatan Menteri Kanan Pertahanan akan terus mempertahankan prinsip perjuangannya selepas mendakwa dirinya digantung keahlian tanpa mengikut prosedur sepatutnya. Kata beliau, semasa saya digantung tidak ikut prosedur. Apabila ada permintaan untuk saya diterima semula, kita ikut prosedur pula. Usul agar pergantungan saya ditarik balik bukan datang daripada saya. Usul penarikan datang daripada UMNO bahagian Sembrong sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab kepimpinan parti untuk memberi jawapan dan memberi penjelasan kepada mereka, bukan kepada saya, katanya menerusi hantaran video di Facebook pada Selasa.
Terdahulu, Majelis Kerja Tertinggi UMNO diputuskan boleh mempertimbangkan sebarang rayuan dikemukakan oleh mana-mana ahli dikenakan tindakan disiplin selaras dengan pasal 20.12 Perlembagaan UMNO. Ia selepas UMNO bahagian Sembrong pada Sabtu lalu sekali lagi membawa usul agar penggantungan terhadap Hisamuddin ditarik balik serta-merta tanpa sebarang syarat. Ketua UMNO bahagian Sembrong, Datu Abdul Ghani Abdul Rashid berkata, usul itu merupakan kali kedua dibawa oleh bahagian tersebut selaras dengan kehendak majoriti ahli perwakilan yang mahu Hisamuddin kembali aktif dalam parti. Menurut Hisamuddin, beliau juga yakin keputusan besar seumpama itu sama sekali tidak akan menjejaskan kedudukannya. 2 tahun lalu saya digantung dan hanya mengetahuinya melalui laporan media pada malam 27 Januari 2023. 3 hari selepas itu baru saya dapat surat rasmi menyatakan saya digantung atas alasan melanggar fasa-fasa dalam perlagaan UMNO. Tidak ada sebarang penjelasan atau perincian lanjut dan hingga ke hari ini saya masih tidak dimaklumkan secara rasmi dan bertulis mengenai sebarang kesalahan spesifik yang saya didakwa telah lakukan, ujar beliau. Hisamuddin turut memaklumkan tidak dipanggil untuk memberikan penjelasan atau membela diri, malah tidak dibicara di hadapan jawatan kuasa disiplin. Oleh demikian, beliau berpandangan adalah penting untuk ditegaskan bahawa isu yang timbul bukan soal keahlian atau kedudukan dalam parti. Ini soal prinsip, integriti, keikhlasan dan keadilan yang selama ini saya pegang dalam UMNO. Ia merayu dengan menulis surat memang ramai ingat senang. Tetapi bagi perjuangan saya selama ini, ia bukan sekadar untuk menjadi ahli kembali. Ini tentang memegang soal nilai dan prinsip yang bukan diamalkan saya sahaja, tetapi juga pemimpin-pemimpin UMNO terdahulu daripada kita. Ini yang sukar untuk saya kompromi, tegasnya lagi. Dalam perkembangan sama, beliau turut menegaskan bahawa kesetiaan kepada parti bukan diukur menerusi rayuan, tetapi prinsip yang dipertahankan. Semalam, MKT telah pun membuat keputusan mereka. Keputusan itu mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kita. Mereka telah membuat keputusan dan sekarang saya teruskan langkah ke hadapan dengan bermaruah dan berprinsip. Inilah perjuangan nilai dan makna. Rayuan bukan penentu kesetiaan saya. Prinsip di dalam parti menentukan kesetiaan kita sebagai orang parti, kata Hisamuddin. Dalam pada itu, kongsi beliau hubungan dengan rakyat dan akar umbi kekal harmoni biarpun tidak lagi memegang sebarang jawatan atau status dalam parti. Saya tetap diundang ke majelis-majelis dan diterima seperti sebahagian daripada mereka. Hubungan saya dengan rakyat tidak pernah bergantung kepada jawatan maupun status dan keahlian menurutnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya keputusan yang ditunggu-tunggu oleh para peminat politik hari ini tampil juga. Akhirnya, apa yang menggemparkan kita semua ialah tentang Tun Mahathir Mohamad. Ada yang kata, bilalah agaknya Tun Mahathir ini berhenti daripada politik Malaysia. Ada sampai yang mengatakan, bila agak-agaknya Mahathir ini betul-betul bertobat, tidak lagi sibuk, tidak lagi melakukan perkara yang mengganggu pentadbiran negara. Ramai yang menganggap Mahathir itu sudah tidak relevan, sudah terlalu tua dan juga hanya sekadar mahu campur tangan tetapi tidak banyak lagi membawa makna apa-apa. Kegagalan beliau mendapatkan kerusi di Parlimen Langkawi membuktikan beliau sudah ditolak rakyat. Tapi keengganan beliau untuk berundur daripada politik ada yang menganggap adalah karena keegoan beliau, rasa sakit hati beliau terhadap kebolehan Anwar Ibrahim untuk naik lagi menjadi Perdana Menteri. Mahathir pernah berkata, pernah menyatakan bahawa beliau akan terus berjuang. Saudara,
Hari ini kita digemparkan sekali lagi apabila Tun Mahathir menganggap adat ditegak walau tidak selari dengan undang-undang. Inilah yang membuatkan ramai netizen kata Tun Mahathir ini dah semakin nyenyuk. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jika Anda sayang Malaysia, tinggalkan komen dengan tanda pagar, kami sayang Malaysia. Sebelum itu, saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini transfer factor for life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, tanpa imun badan yang kuat, kita kena penyakit. Oleh kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh, kita kena berbagai penyakit dan kita tak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit. Itu sebabnya ramai orang yang sengsara menderita dengan para penyakit kerana daya imun badan yang lemah. Tapi dengan peningkatan daya imun badan, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan imun badan yang seimbang, kita juga jadi kuat daripada penyakit. Oleh sebab itulah, transfer factor for life ini boleh dimakan untuk meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Apabila imun badan kita meningkat, kita sembuh daripada penyakit. Produk ini lulus KKM, produk ini halal dan juga produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah terlambat baru Anda mahu mendapatkannya. Hubungi nombor telefon yang tertera dan Anda akan dapat nasihat yang percuma. Baiklah saudara, Tun Mahathir hari ini menganggap adat ditegak walau tidak selari dengan undang-undang. Ini pula reaksi netizen. Tun Dr. Mahathir berpendapat kebelakangan ini adat ditegakkan walaupun tidak selari dengan undang-undang. Menerusi hantaran di platform X hari ini, bekas Perdana Menteri 2 kali itu menegaskan sepatutnya undang-undang mengatasi adat. Namun dakwanya raja-raja kini diminta untuk menyelesaikan masalah politik. Bekas ahli Parlimen Langkawi Berkenan berkata, undang-undang dasar dan tindakan mesti selari dan selaras dengan undang-undang asas yang termaktub dalam perlembagaan. Apabila adat melanggar undang-undang perlembagaan menjadi tidak relevan, kata Mahathir. Kedaulatan undang-undang akan lenyap, kita akan kembali ke titik permulaan, katanya lagi. Itulah pilihan Malaysia, kata Mahathir. Menjengah ke ruangan komentar, rata-rata menemplak pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu, pengguna X, berkata, beliau bersetuju Malaysia mesti mempertahankan perlembagaan, namun usah dilupakan bukan adat yang mengkhianati perlembagaan. Tegasnya, pengkhianatan terhadap perlembagaan berlaku ketika Mahathir merosakkan Badan Kehakiman, memenjarakan pengkritik tanpa perbicaraan, melemahkan institusi raja-raja dan menormalisasikan pemerintahan authoritarian. Kini Tun pula memberi sarahan tentang kedaulatan undang-undang sinisnya. Sementara itu, seorang lagi pengguna X mengingatkan bahawa perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara dan segala-galanya termaktub dalam perlembagaan. Daripada ikrar yang dilafazkan oleh penjawat awam dan ahli politik yang dipilih hinggalah kepada rukun negara. Jadi, adakah hantaran ini boleh dianggap sebagai hasutan? Soalnya lagi. Adakah itu adalah satu hasutan? Entahlah, Anda fikirlah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.